أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang penuh keberkatan ini, pagi Sayyidul Ayyam ini, penghulu bagi segala hari ini, kita dapat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Segala persoalan anda, insya-Allah kami akan menjawabnya, dan insya-Allah kita akan menyungkil, kita akan menyebut, dan kita akan berbicara satu tajuk yang begitu indah bagi saya pada pagi ini, iaitulah aku sakit, dia penyembuh. Aku sakit, Allah penyembuh. Sebelum itu kita tengok huraian mafhum daripada ayat yang saya bacakan tadi. Beberapa poin yang ada di dalam ayat ini, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apabila datang kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 82 ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu merupakan penawar, penyembuh dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita masih lagi dalam perbicaraan perubatan. Masih lagi dalam perbicaraan kita pada pagi ini bagaimana untuk menyembuhkan penyakit dengan wahyu Allah. Sebab kita tahu di dalam Al-Quranul Karim ada 6 perkataan syifa. Ingat, dalam Quran ada 6 perkataan penyembuh. Dan salah satu perkataan penyembuh saya bawa menjadikan tajuk kita pada pagi ini, iaitu satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang bermaksud apabila aku sakit, maka dialah penyembuhnya. So tajuk kita pada pagi ini, aku sakit, dia penyembuh. Jadi bila kita membicarakan tentang rawatan dengan Al-Quranul Karim ini, kuasanya ajaib. Apabila kita membicarakan tentang penyembuhan dengan wahyu Allah ini, kuasanya di luar fikiran manusia. Kerana dia boleh menyembuhkan penyakit manusia dengan kuasa Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tuhan kata, bila aku uji kamu dengan sesuatu penyakit, maka tidak ada orang lain yang boleh menyembuhkan penyakit kamu kecuali aku, kata Allah. Jadi di sini meyakinkan kepada kita bahawa pada pagi ini, insya-Allah saya akan utarakan doa-doa di mana Al-Quran menyuruh kita mengkaji. Kerana di dalam Al-Quran itu terdapat seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi muamalat, dari segi munakahat, dari segi ekonominya, dari segi pergaulannya, dari segi perubatannya. Semua terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah, Ustaz, saya cari tak jumpalah ayat sakit kepala kat mana, ayat sakit jantung kat mana, ayat demam kat mana. Maka kita jumpa dengan satu ayat Tuhan kata dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tuhan kata apa? Kamu kena tanya orang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Maka ini juga satu pencarian. Satu jawapan kepada kita, apa yang kita tak jumpa dalam Quran, Tuhan suruh tanya orang tahu.
Wa alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Yang tahu Al-Quran ni ubat, memang dia tahu. Yang tak tahu, memang dia jahil. Fas'alu ahla dzikr. Mu kena tanya orang tahu, sekiranya kamu tak tahu. Jadi tanyalah Ustaz pada pagi ini. Saya minta tuan-tuan tanya apa yang tuan-tuan bermasalah tentang Al-Quran ini nak jadi ubat. Tapi sekarang tuan-tuan, sayang 1000 kali sayang. Orang tidak tahu bagaimana nak menggunakan Al-Quran itu sebagai ubat. Bahkan ada yang kita jumpa, dia rebuh Al-Quran, minum air. Apabila ditanya, kenapa minum air makcik, air Al-Quran? Dia kata, Ustaz, Tuhan sebut dalam surah Al-Isra ayat 82, Al-Quran itu sebagai ubat. So, saya rebuh Al-Quran, minum air, ambil keberkatannya. Maka apa hukum dia, tuan-tuan dan puan-puan? Hukumnya adalah haram. Kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk direbus dan diminum airnya, malah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibaca dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Maka kita dapat pahala. Kita akan mendapat pahala. Jadi kepada penonton di luar sana pada pagi ini, saya yakin ada yang menonton rancangan ini terlantar atas tilam. Ada yang menonton rancangan ini duduk atas wheelchair dah sekian lama. Ada yang menonton rancangan ini baru sudah potong kaki, kencing manis. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan sayangkan anda. Tuhan nak gugurkan dosa-dosa anda. Dan pagi ini munculnya saya di TV9 ini untuk memberi harapan kepada anda, untuk memberi ayat-ayat Quran kepada anda. Mudah-mudahan dengan rohul Quran ini dapat menjadikan jiwa kita tenang. Apabila jiwa kita tenang, kita boleh terima apa sakit yang kita alami sekalipun. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi harapan pada tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah SAW ada menyebut, la yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Nabi menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali menurunkan sesuatu penyakit itu kecuali turun bersamanya ubat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang menjadikan sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan. Allah menjadikan siang ada malam. Ada lelaki, ada perempuan. Ada putih, ada hitam. Ada miskin, ada kaya. Ada tua, ada muda. Ada sakit, ada sihat. Ada penyakit, ada penyembuh. Ini formula yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pergi hospital, kalau kita pergi pusat rawatan, mereka mengatakan kita sudah tidak ada ubat, maka ini satu konsep yang salah. Kerana Rasulullah menyebut ada penyakit, ada ubatnya. Kerana kita kena ingat bahawa manusia ini, apabila dinamakan manusia, wa idza sumiyal insan yatakawwanu min amrayni. Apabila dinamakan manusia, dia terdiri daripada dua unsur. Ni nak bermula dah kuliah kita ni, nak mula mencatat pun boleh dah. Saya nak cerita asal-usul penyakit ni. Manusia itu ada dua unsur. Tuan-tuan tulis manusia, buat panah, dua unsur. Apa dia? Jasmani dan rohani. Tuan-tuan duk tengok saya ceramah pada pagi ni, pakai baju kuning, pakai songkok, bertenaga, bersemangat. Sebab apa tuan-tuan? Saya bagi makanan pada jasmani saya. Apa dia makanan jasmani? Nasi lemak, kopi roti canai, kari pak, mihun, mi goreng, nasi dagang dan sebagainya. Saya jamu hak jasmani saya. Memang dia nak hak dia. Kalau saya tak bagi hak dia, saya tak boleh datang ceramah pada pagi ni kerana tidak ada tenaga. Dan jangan lupa bahawa rohani juga ada makanan dia. Apa dia makanan rohani? Makanan rohani bangun pagi-pagi tadi, sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh berzikir. Sudah berzikir senyum ke orang. Sudah senyum ke orang bagi salam. Sudah bagi salam. Sembahyang sunat. Taat kepada kedua ibu bapa. Taat kepada perintah Allah. Buat yang Tuhan suruh. Tinggal yang Tuhan larang. Ini semua adalah makanan rohani. Yang mana makanan rohani ini terlalu penting untuk kita. Kerana dengan makanan rohani inilah manusia itu akan menjadi tenang
Dan di sebalik ketenangan sana, adanya kesihatan. Jasmani. Jasmani ada penyakit dia, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia penyakit jasmani? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, strok, buah pinggang, barah, resedung, fibroid, thyroid, migrain, gastrik, saraf dan sebagainya. Itu penyakit jasmani. Yang mana penyakit jasmani ini saya kurang risau. Kerana hospital Gah Indah ada di setiap daerah. Patah, pergi hospital, dia buah besi dan sebagainya, 2 minggu boleh jalan. Luka, dia jahit 3 hari, okey. Kencing manis 28, cucuk insulin kod pusat turun 5. Darah tinggi, bagi ubat telan turun. Hak ni tak apa, hospital boleh merawatkan. Dan kita kena ingat juga bahawa rohani ada penyakit dia. Apa dia penyakit rohani? Penyakit rohani tak nak taat pada perintah Allah, hasad, dengki, sihir, saka. Penyakit rohani juga duk tengok tanyalah ustaz mengantuk. Penyakit rohani juga tuan-tuan dan puan-puan kedekut. Penyakit rohani juga anak kita musim cuti sekolah ni cukup. Hari Jumaat ni, negeri-negeri yang cuti masa ni tak bangun lagi, tak sembahyang subuh lagi. Itu semua penyakit rohani. Duk suka main Facebook, duk suka main sebagainya. Itu semua adalah penyakit rohani yang mana hospital tidak boleh nak buat ubat. Maka, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu yang merupakan penyembuh dan penawar dan merupakan rahmat kepada kamu. Tidakkah sembuh satu penyakit ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, untuk mengubati penyakit jasmani dan rohani. Kena faham setakat ni. So, lepas ni kalau kita demam, batuk, darah tinggi, kencing manis, boleh kita baca Quran sebagai ubat. Ada ayat-ayat yang saya akan berikan nanti. Kalau kita sakit rohani pun, mengantuk, malas, tak nak semayang, suka lawan cakap orang, ini semua penyakit rohani yang boleh berubat dengan Al-Quranul Karim juga. Nampaknya kita terima panggilan sulung kita pada pagi ini. Hello. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di ujung talian? Abdullah Osman dari Seremban, Ustaz. Ya, Abdullah. Silakan dengan persoalan anda. Bolehkah perubatan Islam dicantumkan dengan perubatan moden? Dan mengapa zaman sekarang ini banyak sangat penyakit baru dan ganja timbul? Okey. Penerangan Ustaz. Terima kasih. Satu soalan yang cukup cantik. Terima kasih kepada Allah daripada Seremban. Sebelum tu saya ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan kepada Abdullah tadi. Okey, kita akan rehat sekejap. Insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini. Tunggu jawapan saya, pencerahan. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat satu ilmu yang baru pada pagi ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam membincangkan tentang penyakit dan ubat dengan doa-doa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada jawapan saudara yang bertanya tadi, ada 2 poin di sini. Yang pertamanya, Abdullah tadi dia bertanya, mengapa di akhir zaman ini banyak penyakit-penyakit baru timbul? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bolehkah dikombinkan perubatan hospital, perubatan moden dengan perubatan Islam? Jadi saya cuba ingin mengupas di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, sayati zamanun, akan tiba satu zaman. Ini hadis sahih, saya ingat mafhum dia. Yang mana Rasulullah kata, akan tiba satu zaman pada ketika itu umatku banyak melupaiku. Umatku telah jauh daripadaku. Maka di sana akan timbullah penyakit-penyakit yang baru yang belum pernah ada sebelum ini. Itu mafhum daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya kita ini berada di akhir zaman. Betullah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akhir zaman bila umat dia lupa pada dia, banyak penyakit-penyakit baru yang akan timbul. Kita tengok hari ini banyak penyakit-penyakit baru. Penyakit AIDS tak pernah ada pun sebelum ni. Ada. Penyakit-penyakit yang doktor tak pernah temui di hospital pun dah mula muncul sekarang ni.
kuman tu, nama kuman ni dan sebagainya. Itu jawapan. Dan yang kedua, bolehkah kita combine perubatan Islam dengan perubatan moden? Ini satu titik pertemuan cukup bagus tuan-tuan dan puan-puan. Kepada yang sakit, berikhtiar. Ikhtiar satu perkara yang wajib. Kalau kita demam, kita masuk dalam kain selimut 3 hari, tak makan, tak minum, tak makan ubat, maka hukumnya haram. Sebab Tuhan kata, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Dengan kamu tak makan ubat, dengan kamu masuk selimut itu, kencing manis kamu 28, kamu tak pergi hospital, maka hukumnya haram. Maka wajib ke atas kita berikhtiar. Ikhtiar terbahagi kepada 2. Sama ada kita nak pergi perubatan jasmani, hospital, ataupun perubatan rohani, perubatan Islam, maka wajib kita pergi sana, matlamatnya iaitu 1, kesembuhan. Sebagai contoh yang paling dekat saya nak bawa pada pagi ini, kita demam. Pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat. Ubat doktor yang kita makan itu, 2 biji Panadol yang kita makan itu, alangkah indah jika kita combine dengan perubatan Islam. Nak makan, baca bismillah. Panadol itu jasmani, bismillah itu rohani. Panadol itu nak kurangkan panas di badan, bismillah itu nak ketenangan. Nak keredaan tentang penyakit kita ini, kita boleh reda dengan penyakit yang menimpa kita, maka kita seorang manusia yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Nak makan ubat sakit kepala, sebagai contoh. Orang demam ni biasanya sakit kepala. Tengok dari mana dalam Quran sebut tentang sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu ubat duduk atas tangan dah ni. Duduk dalam sudu dah ni. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Makan ubat. Ubat sakit kepala yang doktor bagi kita makan. Ubat sakit kepala yang Tuhan bagi kita makan. Jadi, akan hadir dalam tubuh badan kita ini, akan mengalir dalam tubuh kita ini darah yang dibaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kita kena ingat tuan-tuan, penyakit adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Maka Allah adalah Khaliq. Allah itu pencipta. Yang mana pencipta boleh mengarahkan apa yang diciptanya bila-bila masa. Itulah keberkatan. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan nak kepada kamu sesuatu itu jadi, maka akan jadi. Kalau Tuhan kata sembuh, maka penyakit itu akan ikut perintah Al-Khaliq, iaitu Allah yang Maha mencipta penyakit tersebut. Kita tengok email yang sampai kepada kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada Rahmat Sulaiman, Ipoh, Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bila kita berusaha untuk mengubati penyakit, kita kata klinik ini bagus atau doktor itu lebih bagus atau pengamal perubatan yang di sana lebih baik kerana yang pergi jumpa dia semuanya pulih sedangkan penyembuhannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu ungkapan yang tidak begitu baik. Mau pergilah jumpa doktor ni. 10 orang pergi jumpa dia, 10 orang sembuh. Tak letak pun dengan izin Allah di belakang. Mau pergilah rumah Tok Bomo ni. Dia ni dulu hadapi saka, pergi rumah dia sekali, dia keluarkan 5,000 ekor jin dalam tubuh. Sembuh terus. Tak letak dengan izin Allah. Maka haram tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak puji doktor mana ke, perawat mana ke, kena ada biiznillah. Dengan izin Allah dia ni sembuh, pergi klinik dia. Jangan lebihkan orang tu, lebihkan orang ni. Saya sendiri pun apabila orang pergi klinik saya, menceritakan tentang pelbagai penyakit. Ribuan orang sehari pergi cerita, ribuan masalah satu hari. Kita jangan condemn orang lain. Dia nak pergi berubat sana, berubat. Ustaz, lepas berubat dengan Ustaz, boleh tak berubat dengan orang lain? Tak ada masalah. Makin ramai kita berubat, makin banyak keberkatan kita dapat. Sebab seseorang itu ada keberkatannya masing-masing. Kadang-kadang kita pergi jumpa Tok Imam Surau, Tok Imam Masjid. Dia jampi pada kita Al-Fatihah dalam air. Dengan Fatihah itu boleh sembuhkan penyakit kita. Mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan. Yang pentingnya yang jampi itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya kita jangan condemn orang lain. Tuhan bagi kelebihan pada kita bukan tujuan untuk kita condemn orang lain. Ini satu budaya yang tidak begitu cantik. Jadi ingatlah, kalau kita pergi klinik sihat ke, pergi jumpa perawat sihat ke, ungkaplah Alhamdulillah.
syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan kata wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dalam konteks perubatan ini, kalau kamu bersyukur tentang kesihatan yang kamu dapat, maka aku akan tambah lagi kesihatan kepada kamu. Kalau kamu syukur rezeki yang kamu ada, kamu sedekah pada orang tu, pada orang ni, Tuhan tambahkan lagi rezeki kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jawapannya di sini, kalau boleh, jangan kita rendahkan orang lain. Jangan kita perendahkan doktor tu. Jangan kita perendahkan perawat tu. Kita mengatakan kita yang hebat. Ini satu perkara yang silap kerana takabur itu adalah sifat iblis laknatullah. Mudah-mudahan terjawab persoalan ini. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya doa itu mempunyai kuasa yang begitu ajaib. Sesungguhnya doa itu mempunyai auranya yang tersendiri. Kerana banyak sejarah-sejarah membuktikan kepada kita banyak penyakit nabi-nabi yang sembuh disebabkan doa. Banyak masalah yang terungkai disebabkan doa. Saya bermula dengan doa Nabi Yunus AS, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Yunus AS, ringkas ceritanya ditelan oleh ikan nun. Masuk dalam perut ikan. Allah, Ustaz, betul kau cerita Ustaz ni. Manusia mana boleh masuk dalam perut ikan mesti mati. Ikan makhluk Allah. Nabi Yunus pun makhluk Allah. Ketika mana Nabi Yunus AS berada di dalam perut ikan, okey, kita terima call dulu. Lepas ni kita akan jawab. Hello. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Zainul daripada Kelang. Ya Puan, persoalan anda? Saya nak tanya Ustaz. Suami saya ni dah terlibat kemalangan dalam setahun lebih lah. Setahun setengah macam tu. Ya. Saya nak minta Ustaz, apakah ubat ataupun doa-doa yang terbaik untuk suami saya? Mudah-mudahanlah Allah permudahkan untuk dia dunia dan akhirat. Okay. Saya nak minta tanya doa. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Sekarang ni suami mengalami masalah? Suami saya sekarang masih koma Ustaz. Koma. Setahun setengah dia masih terlantar koma. Mampu buka mata tapi dia tak faham apa-apa. Tak ada respon daripada saya. Okay. Setahun setengah hampir dah Ustaz. Minta penjelasan dari Ustaz ya. Okay. Terima kasih Puan, seorang isteri yang mengadu masalah suami. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Dengar jawapan yang saya berikan insya-Allah. Suara seorang isteri yang mana suaminya kemalangan, lumpuh dan tidak boleh berinteraksi. Dan koma. Bagaimanakah cara untuk nak menyedarkan? Sekurang-kurangnya dia kenal isteri dia. Sekurang-kurangnya dia boleh sebut makan, minum, tidur dan sebagainya. Jadi, sebab itulah saya kata kepada sidang penonton yang sakit menonton rancangan ini. Kebetulan tadi, suami Puan yang sakit, Puan boleh menonton. Jadi, ambil ilmu-ilmu yang saya nak berikan ini. Sebenarnya koma ini ada sejarahnya. Yang belum pernah saya cerita dalam TV9 ke dalam TV3 ke. Hati saya terdetik pada hari ini nak bagi pada Puan. Dah setahun setengah dah suami kemalangan, tak sedar-sedar lagi. Maka Al-Quran mengajar kita bagaimana untuk menyedarkan orang yang koma. Kepada pasangan yang berada dalam ICU, cubalah ayat yang saya berikan ini. InsyaAllah akan sedar. Sejarah koma ini berlaku kepada Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi Musa AS naik ke atas Bukit Tursina untuk melihat Allah. Narallaha jahrah. Apabila Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok wajah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan satu kilat yang begitu hebat. Apabila kilat itu keluar, maka Nabi Musa pengsan. Ini sejarah koma ni. Nabi Musa pengsan seketika dan disedarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ayat. Tuan-tuan, kepada di luar sana yang tak pernah koma, tak ada suami isteri koma pun, ambillah ayat ni. InsyaAllah, isteri kita dalam hospital koma, cuba baca ayat ni tuan-tuan dan puan-puan pada mereka. Saya nak ijazahkan ayat pada pagi ni. InsyaAllah tuan-tuan, letak tangan kat dada. Ikut saya baca slow-slow. Kita doktor pakar ke,
kita HA ke, kita nurse ke, ambil ilmu ni. Ini satu ikhtiar daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan, jangan tak ikut. Boleh pahala. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lagi. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lagi. Wa kallamallahu Musa taklima. Okey, tarik nafas, pejam mata. Niat aku nak buat ubat hari ni. Ayat yang hebat ini. Dan kata ulama, siapa sentiasa amal ayat ni, dia tak akan pengsan dulu, kini dan selamanya. Dan dia boleh mengubati orang yang pengsan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya doa amal ayat ni daripada dulu sampai sekarang. Saya tak pernah pengsan pun. Dengan apa peristiwa sekalipun, saya boleh hadapi, tidak panik. Mungkin keberkatan ayat yang saya amalkan ini. Bila Nabi Musa dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut, maka Nabi Musa boleh sedarkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan lupa pen dan kertas untuk mencatat ubat dan rawatan yang kita akan kemukakan. Jangan ke mana-mana. Terlepas menyaksikan persembahan saya di Anugerah Juara Lagu yang ke-28, relax. Tonton muzik kan ada di www.tontonmuzik.com.my. Layan, bet. Layan. Jadilah yang pertama menerokai portal muzik terbaru Tonton Muzik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi menunggu televisyen anda dengan penuh debaran untuk mengambil catatan-catatan daripada Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mesej banyak pada saya. Ustaz bagi tahu tak habis. Ustaz nak buat lagu mana ni? Nak baca ayat ni kat mana? Kat telinga ke, kat mulut ke? Nak baca pada buah carrot ke, lagu mana ke? Jadi saya nak bagi tahu di sini, ayat wa kallamallahu Musa taklima itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan Musa yang pengsan pada ketika itu dengan ayat ini. Yang bermaksud, sesungguhnya aku bercakap dengan Musa itu secara sedar. So, kita ambil air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Ustaz, air kolah, air hujan tak boleh ke? Saya kata air Zam-Zam. Carilah di mana pun nak beli ke. Pergi Mekah buat balik ke. Sebab tu air Zam-Zam ni kena ada di rumah buat first aid. Dalam perubatan Islam, air Zam-Zam adalah ubat yang hebat. Baca pada air Zam-Zam, ambil sudu ke, kapas ke, letak kat mulut orang yang tak sedar tu. Ustaz, dia tak telan pun tak apa. Sekurang-kurang dia masuk dalam mulut. Makan kok waya ke, buh air Zam-Zam tu. Campur dengan susu dan sebagainya. Ustaz, air Zam-Zam boleh campur susu, gula ke? Tak ada masalah sebab dia air. Tuhan suruh minum. Itu yang pertama. Yang kedua, nak guna lagu mana? Baca pada air Zam-Zam, tuan-tuan dan puan-puan. Sapukan atas muka. Terutamanya atas ubun-ubun. Tempat roh kita keluar. Ustaz, di mana roh kita keluar? Atas ubun-ubun. Sebab tu orang nak mati, dia memandang ke atas. Sebab roh dia keluar kot tu. Jadi, air Zam-Zam ni disapukan pada muka orang yang tak sedar ni. Bacalah ayat yang 4 patah ni. Wa kallama Allah Musa taklima. 4 patah je tuan-tuan. Ingat teruslah. Dalam juzuk Ammar, saya lupa juzuk apa. Ya? Sebab saya pun tidak prepare untuk ceramah tentang pengsan pada pagi ni. Kebetulan tanya, saya jawab. Jadi, apabila begitu, kita usapkan pada tubuh orang yang pengsan itu, insya-Allah. Doktor pakar yang akan turun adalah malaikat. Insya-Allah. Kita nak doktor daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pesanan saya kepada ada waris-waris kita yang berada dalam ICU. Dah koma dah. Dah koma dah. Kalau boleh, inilah kita boleh combinekan perubatan Islam dengan perubatan moden. Apabila masuk ICU tu, dia tak nak duit, dia tak nak makanan dah. Dia nak makanan rohani. Bacalah Yasin dekat dia. Bacalah ayat tadi, sapu kat muka dia. InsyaAllah boleh menyedarkan orang yang koma itu dengan izin Allah. So, kita terima panggilan yang seterusnya. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di ujung talian? Saya Puan Siti dari Banting, Selangor. Ya, Puan Siti, persoalan anda? Soalan saya, ini orang sakit yang
lambat sembuh lah. Dia dah berubat hospital, dah perubatan Islam. Dia tak sabar menunggu. Ya. Menunggu kesembuhan. Ya, menunggu kesembuhan dia tak sabar. Jadi dia pergi jumpa Boma. Ni bab lain pula ni. Ya. Okay, terusnya. Bab yang kedua. Boma mengatakan, si Boma tu mengatakan yang dia telah kena perbuatan orang. Dan kata Boma tu saudara terdekat ataupun jirannya terdekat. Apakah hukumnya kalau kita percaya dengan kata-kata Boma itu? Boleh percaya dengan kata Boma itu? Terima kasih Puan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan bagi pencerahan pada anda pada pagi ini insyaAllah. Dua benda yang dia mengadu pada saya pada pagi ini. Yang pertama, dia sakit. Dah tak sabar nak sembuh. Pergi hospital tak sembuh. Lambat, maka cari shortcut, cari Tok Bomo. Tok Bomo tu pula kata dia ada penyakit misteri dan orang yang buat dia, orang yang terdekat. Dan dia percaya. Ni yang menjadi masalah. Kalau tak percaya, tak ada masalah. Tuan-tuan, saya nak pesan pada tuan-tuan. Kebetulan saya memegang jawatan yang agak penting, iaitu GAPEMA, Gabungan Persatuan Pengamal Perubatan Islam Malaysia, yang mana di Malaysia ni ada ratus ribu Tok Bomo. Terlalu ramai. Ada yang baik dan ada yang tak baik. Ada yang cari duit, ada yang cari kesempatan, ada yang cari kesembuhan. Maka di sini saya nak sebut jawapan kepada Puan Siti tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fayas'al anhu syai' fasaddaqahu lam tuqbalullahu salatahu 40 yauman. Barang siapa yang pergi jumpa tukang tilik, barang siapa yang pergi jumpa Tok Bomo, maka Tok Bomo tu kata orang ni yang buat, orang ni yang buat. Tok Bomo tu kata orang ni yang kerjakan dia. Fasaddaqahu. Maka pesakit ni membenarkan apa yang Tok Bomo tu kata. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima sembahyang dia selama 40 hari. Tuan-tuan, buat apa kita sembahyang kalau kita percaya? Dan perawat yang hebat, walaupun dia tahu orang buat, dia tak akan cerita. Sebab dia tahu matlamat iblis, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya iblis tu datang dalam rawatan tu, tuduh jiran sebelah. Tuduh suami dia yang buat, isteri dia yang buat. Maka dengan sendirinya akan berpecah belah. Apabila manusia tu berpecah belah disebabkan iblis, maka iblis tepuk tangan seronok kerana dia mari jumpa Tok Bomo ni. Berkecai perhubungan dia dengan jiran, dengan kawan dan sebagainya. Ingat. Nak jumpa Tok Bomo bukan tak boleh. Boleh. Tapi ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat tengok pula Tok Bomo tu lagu mana. Pergi di rumah dia tulis perubatan Islam. Masuk dalam rumah tengok pakai seluar pendek, pakai singlet. Tulis perubatan Islam. Nak masuk rumah ada tengkorak singa duduk macam ni. Depan rumah. Tulis perubatan Islam. Tengok atas rumah macam-macam. Dengan azimat tu, azimat ni. Wali-wali tu, wali-wali ni, rijalul ghaib dan sebagainya. Ini menjadi persoalan kita. Sebab itulah, saya nak pesan satu benda. Dalam perubatan Islam, tidak ada gimmick. Ni poin-poin kita nak cari perawat. Kalau kita pergi rumah Tok Bomo tu, kita naik terus lompat bersilat. Berguling-guling atas rumah. Dia buat cara kita sakit menurun dan sebagainya. Maka itu bukan perubatan Islam. Rasulullah tak pernah buat pun lagu tu. Yang Rasulullah buat apa? Ada dalam nas, ada dalam hadis. Lagu mana Rasulullah merawat pesakit? Rasulullah pegang atas kepala, jampi atas kepala. Sebagaimana Rasulullah jampi atas kepala Ibnu Abbas dengan baca satu doa. Bagaimana Rasulullah merawat orang yang kerasukan gila, ditepuknya di atas belakang. Ini hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita amalkan, yang kalau kita buat kaedah ini kita dapat pahala. Jadi jawapan kepada Puan Siti tadi, satu sifat negatif yang saya nampak di sini, pesakit tadi tak sabar nak sembuh. Tuan-tuan, dah Tuhan sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mu mintalah dengan aku dengan cara mu sembahyang, mu sabar. Kerana demikian berat Tuhan kata aku nak beri kecuali orang-orang yang khusyuk kepada aku.
Jadi, nak cerita pada kita, kalau kita sakit, ubat yang paling hebat adalah sabar. Ubat rohani yang paling hebat adalah sabar. Dan terima ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita terima panggilan yang seterusnya. Nampaknya panggilan banyak pada pagi ini. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Zailan Suratin dari Bertuhat. Ya, kes, sila. Okay, saya nak tanyalah, kalau saya pernah tengok orang kena rasuk tu, saya pernah tanya dia, awak Islam ke kafir? Dia kata Islam. Saya suruh dia baca Al-Fatihah. Dia boleh baca, tapi betul ke yang jin tu boleh percaya Islam? Sebab tu lagi satu, saya kadang kalau orang kena rasuk tu, saya suruh try baca ayat kursi kan, tapi macam tak ada kesan lah. Tapi bila panggil orang ustaz tu yang agak warak, bila baca ayat kursi, dia boleh senyap pula. Macam mana tu Ustaz? Assalamualaikum. Dua persoalan yang ditimbulkan di sini. Dua persoalan. Yang pertama, satu hari dia boleh berdialog dengan jin. Alhamdulillah. Tuhan dah satu bagi satu kelebihan. Dan jin tu kata dia Islam. Boleh terima dah Ustaz, jin tu Islam. Tuan-tuan, jin dia lain dengan orang. Orang bila disebut Islam, kita boleh minta IC. Tengok agama dia apa dia. Dia IC tu, Islam. Jin kita boleh minta IC dia tak? Status dia? Tak ada. So, dia boleh berlakon nak kata Islam ke kafir ke. Yang penting, kalau dia Islam, suruh dia baca ayat Quran. Kadang-kadang kalau dia boleh baca ayat Quran, dan dia baca ayat Quran lebih hebat daripada kita yang bukan jin ini. Kita baca Fatihah, dia tegur kita. Tuan baca salah tu. Sebagai contoh. Yang perawat tu baca siratal labi. Jin kata, bukan labi, siratal ladzi. Maka di situ kita boleh sabitkan dia Islam, dan dia kalau dia boleh mengucap, kalau dia boleh baca ayat-ayat lain dalam Quran, maka itu adalah jin Islam. Persoalan, Ustaz, jin Islam pun kacau ke orang Islam? Ini banyak persoalan yang ditimbulkan pada hari ini. Tuan-tuan, di mana saja saya bawa contoh, orang Islam banyak yang jahat. Orang Islam banyak yang tidak menjalani cara hidup Islam. Sebagai contoh, kita tengok dalam penjara, dalam sekolah jahat, yang ramai di situ adalah orang-orang Islam. Maka kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, dan orang yang Islam ini jahat. Jin yang Islam pun jahat. Tetapi tidak semua. Kita kena ingat. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat kursi yang dibaca tadi, ayat kursi yang dibaca tadi, mengapa saya baca tak jadi Ustaz? Dia baca jadi. Sebenarnya orang yang baca tu dia alim, orang yang baca tu dia tahu lagu mana nak menggunakan Al-Quran tu sebagai ubat. So, dia dah terima ijazah dengan guru dia dulu, maka guru dia perturunkan kepada dia, maka itulah kelebihan yang dia dapat. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dalam penggulungan kita untuk pagi ini, banyak ayat-ayat yang saya akan ijazahkan. InsyaAllah, jangan ke mana-mana. Apa dia? Dah terlepas nak menonton AJL 28? Relax. So, anda semua jangan menggelabah. Apa yang susah? Kita kan ada tonton muzik. So, apa yang ditunggu lagi? Jom layari www.tontonmusic.com.my. Jadilah yang pertama menerokai portal muzik terbaru Tonton Music. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama kita pada pagi ini. Dan kita kena ingat, saya nak cerita tentang Nabi Yunus tadi, tiba-tiba putus dengan panggilan. Nabi Yunus AS, tuan-tuan dan puan-puan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditelan oleh ikan nun. Apabila Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan nun itu, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Ingat, 3 kegelapan. Yang pertama, kata ulama, kegelapan alam ini. Kegelapan alam ini. Yang kedua, Nabi Yunus berada dalam kegelapan lautan, di dasar lautan. Ikan nun ni bukan ikan kecil, ikan paus, yang hidupnya di lautan dalam. So, berada di dasar lautan yang begitu dalam itu, maka yang kedua, berada di kegelapan lautan. Yang ketiga, kata ulama, Nabi Yunus berada di dalam kegelapan dalam perut ikan itu sendiri. Maka tuan-tuan, Nabi Yunus di mana saja dia berada, dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu sebab ikan nun telan dia, sebab dia putus asa dalam berdakwah.
Sebab tu kita jangan putus asa. Pengajaran di sini, kita pergi hospital macam tadi. Puan Siti bagi tahu tadi. Dah pergi hospital banyak kali. Akhir sekali tak sembuh-sembuh juga cari Tok Bomo. Ni yang kita bimbang. Bila cari Tok Bomo pula, kena pula Tok Bomo yang bukan-bukan. Sampai kerak 18. Ni cerita dia. Tetap mahu peristiwa-peristiwa tu berulang kembali. Jadi bila Nabi Yunus berada dalam perut ikan, Nabi Yunus ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus kata, inilah kemungkinan dosa aku yang aku putus asa berdakwah kepada umat aku. Lalu Nabi Yunus AS berdoa, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perut ikan. Doa ni juga ayat Quran yang Tuhan sebut dalam Quran. Tuan-tuan pun tahu doa Nabi Yunus ni. Doa Nabi Yunus ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa dengan doa ini. Kita putus dengan panggilan pula. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Pesanan Perak, Pulau Pinang Ustaz. Ya, Encik Abdul Halim, sila. Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Saya tanya Ustaz. Ya. Macam sunnah Nabi Ustaz. Ya. Nabi Muhammad dia jaga segi makanan seperti kurma, madu, cuka dan kismis Ya, makanan sunnah. Makanan sunnah. Ya. Macam kita nak elakkan tu, kita perlu makan untuk sembuh penyakit tu kan. Ya. Macam kita simpan cuka dengan honey tu kan, madu. Ya. Boleh menghalaukan jin dan setan. Adakah benar tu Ustaz? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Mohon pencerahan insya-Allah. Dia kata Nabi gemar makan makanan sunnah. Dan madu dan cuka yang berada dalam rumah itu boleh menghalang jin masuk. Katanya lah. Dan sepanjang saya mengaji dalam perubatan Islam ni, saya tak pernah jumpa satu hadis ataupun satu riwayat yang menyatakan simpan cuka dan madu itu boleh menghalau jin daripada rumah. Yang saya jumpa, madu itu alaikum bisyifa'ain, kata Rasulullah, ke atas kamu dua penyembuh, Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Dan cuka ini Rasulullah dah sebut di dalam hadisnya, yang mana cuka ini boleh menyihatkan badan kita. Yang tu kita jumpa. Tetapi kita jumpa makanan sunnah yang hebat disebut oleh Rasulullah di dalam hadis sahih yang menyatakan bahawa kurma ajwa itu boleh menghindari diri kita daripada sihir sekiranya kita memakan makanan kurma ajwa itu. Kurma ajwa ini kurma yang mahal itulah. Kurma Nabi yang orang panggil itu, sekilo sampai 200 lebih tu, maka kurma ini ada dalam nas. Baik benda-benda lain tu saya tak pernah jumpa. Dan begitu juga dengan kismis. Yang mana nak makan kismis ini untuk kesuburan minda, nak cepat menghafal dan sebagainya. Itu kita jumpa. Jadi, saranan saya kepada sidang penonton, kita dalam perubatan Islam ni, kita carilah makanan-makanan sunnah. Sebab Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Makanan kekasih Allah apa dia? Makanan jasmani dia, bukan rohani. Rohani jangan cerita. Hebat makanan rohani Rasulullah ni. Sembahyang sampai bengkak kaki-kaki. Itu makanan rohani beliau. Makanan jasmani beliau, buah tin, buah kismis, buah kurma dan sebagainya, itu adalah makanan yang hebat. Jadi kalau kita amalkan cara pemakanan Rasulullah, maka kita akan dicampakkan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu jawapan saya. InsyaAllah dengan jawapan itu, tuan-tuan dan puan-puan dapat memakan makanan sunnah itu. Alangkah indah kita makan makanan sunnah. Sebut pula Bismillahirrahmanirrahim. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Makan makanan tadi. Yang paling hebat, tuan-tuan, nak makan makanan sunnah ni, jangan lupa selawat syifa. Tibbil qulubi wa dawaiha, niat wa afiatil abdani wa shifaiha. Sembuhkan segala penyakit aku dan sihatkan tubuh badanku dengan aku makan kurma, makan kismis, makan buah tin ini, kerana ini adalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sambung balik kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi. Apabila Nabi Yunus dalam perut ikan, Nabi Yunus membaca doa tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz, doa ni nak buat apa? Rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang sakit, kata ulama, sakit itu berada dalam masalah, sakit itu berada dalam keresahan sebagaimana resahnya Nabi Yunus AS dalam perut ikan. Sesiapa yang baca doa ni, Tuhan akan keluarkan dia daripada segala masalah. Tuhan akan bebaskan dia daripada segala kesulitan. So, tuan-tuan jangan lupa baca ayat ni. Ayat ni begitu hebat. Kita baca beramai-ramai, boleh tak, tuan-tuan dan puan-puan? Tangan kanan letak kat dada.
Ingat, ini doa Nabi Yunus, ayat Quran dibuat zikir, sebaik-baik zikir adalah ayat Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tarik nafas tuan-tuan. Mudah-mudahan zikir tersebut masuk dalam jiwa kita. Zikir tersebut boleh terapi jiwa kita. Jiwa yang hebat, jiwa yang mantap, jiwa yang diterapi dengan zikir-zikir daripada ayat Quranul Karim. Sebab afdalul zikri adalah daripada zikir-zikir daripada Al-Quranul Karim. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kita merawat penyakit ini, jangan kita putus asa. Itu yang pertama. Tak putus asa ni ubat yang antibiotik yang paling hebat untuk tak putus asa ni apa dia tuan-tuan? Sabar. Tuhan sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah berita gembira kepada mereka yang sabar, yang boleh menghadapi penyakit dan sebagainya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kepada mereka yang sakit, jangan lupa berikhtiar. Jangan lupa berikhtiar. Dan sama-samalah kita baca doa. Mudah-mudahan dengan doa ini dapat menyembuhkan penyakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya wad din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, jangan sekali Engkau jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang dimurkai oleh-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan permulaan hari ini bagi kami kebaikan, pertengahan hari ini bagi kami kebaikan, dan akhir hari ini bagi kami keredaan-Mu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa temui saya selepas ini dalam MHI, membincangkan tentang histeria selepas ini di TV3, dan berita gembira kepada mereka yang berada di Terengganu. Hari ini rawatan saya di Masjid Lama Kemasik selepas asar, dan warga Pahang temui saya di Darus Sakinah Kampung Bugis selepas Isya. InsyaAllah kita bertemu esok dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mendapat penyembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.